Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama diberi peluang untuk meneruskan tadabbur surah Al-Baqarah kita yang masuk pada ayat 54. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Baik, alhamdulillah kita tengok ayat ni masih lagi ayat ni bercerita tentang Bani Israel, tentang nikmat-nikmat, antara nikmat yang Allah teruskan Allah ceritakan lagi nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada ahli kitab Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Yang mana kalau kita lihat daripada ayat yang ke-51, yang Allah berikan mereka ni panduan ketika mana Allah selamatkan mereka lalu daripada musibah besar. Lalu Allah berikan mereka ni Nabi mereka, Nabi Musa itu panduan. Lalu mereka menyembah berhala. Jadi cuba tengok dulu sebelum ni faedah daripada ayat 51 dulu sebelum kita masuk ayat 54 ni. Beberapa pengajaran daripada ayat 51 yang kita boleh ambil. Untuk ayat 51 tu, Izba'a adana Musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi Allah menyatakan, menunjukkan jahilnya kaum ni, yang ada nabi dengan mereka tapi mereka jahil, tidak mengenal Allah. Bani Israel ni tak boleh bezakan di antara Allah yang cipta dia, yang selayaknya untuk disembah, dengan mengambil apa? Menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa. Jadi zalim ni adalah maksudnya melakukan dosa. Dan dosa yang paling besar adalah syirik lah kepada Allah. Jadi apa makna zalim ni? Ayat tu kita guna ulang sikit lah. Zalim ataupun zulm, apa dia? Wad'u asy-syai' kemudian bi ghairi di'ihi, iaitu meletakkan sesuatu
dengan bukan tempatnya, tempat letaknya. Meletakkan satu dengan bukan tempat letaknya. Sebab itu zalim ni maknanya apa? Semua perkara dosa itu nama dia zalim. Dosa dengan Allah zalim, dosa dengan makhluk juga nama dia zalim. Cumanya manusia ni kadang-kadang dia tak faham makna zalim ni. Dia rasa dia tuduh orang lain zalim, dia tak sedar yang dia zalim. Kita kadang-kadang macam tu. Bila kita tak nampak jelas makna zalim, rupanya kita sendiri banyak buat benda zalim, tapi kita nampak orang lain zalim. Ini masalah juga. Kita nampak zalim bila orang nampak secara fizikal, kan? Benda yang nampak depan mata, fizikal, aniaya, binatang ke apa ke. Sedangkan apa saja perkara yang mendatangkan dosa besar ataupun kecil, itu nama dia zalim. Mengumpat zalim tak? Zalim, kan? Dia ni apalah kita cerita hal buruk orang tu, kan, kepada orang lain. Kita kata orang ni, dia ni zalim lah, kita pun cerita umpat dia. Dia tak sedar yang dia cakap tu orang tu zalim. Dia tu sedang menzalimi diri dia dengan apa? Mengumpat orang lain dosa. Faham tak? Zalim sama. Jadi itu perkara-perkara yang kita kena lihat. Makna zalim tu secara bahasa dia itulah, buat sesuatu tu yang mendatangkan dosa sama ada besar atau kecil. Dan yang paling besar adalah zalim kepada Allah lah, iaitu mensyirikkan Allah. Sebagaimana Bani Israel ni dalam ayat 51 tu, iaitu kalau dalam ayat lain dalam surah 7 ayat 138 tu, yang mereka keluar daripada lepas selamat daripada laut tu kan, terbelah tu, dia keluar, dia nampak dia kaum yang sembah berhala kan. Dia minta ni usaha, kami pun nak macam ni, nak tempat, ada tempat untuk kita boleh minta-minta ni. Zalim tak? Jadi ni maksudnya jahilnya mereka, tak kenal dia. Barulah dia yang selamatkan dia Allah, tiba-tiba dia tak kenal Tuhan dia, tengok dia pergi cari selain daripada Allah lagi. Ini kejahilan manusia, kejahilan Bani Israel ni, walaupun Nabi ada dengan dia. Sebab tu jaminan kita ni bukanlah adanya apa? Orang soleh, tak. Bukan jaminan kita, ada orang soleh dalam rumah saya, anak saya soleh, suami saya soleh. Bukan jaminan untuk kamu tu selamat, tak. Nabi Lut soleh kan? Isteri dia soleh lah? Tak. Ahli neraka. Nabi Nuh pun sama. Fir'aun zalim, tapi isteri dia tak terbalik dengan kezaliman Fir'aun. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Itu dah beza dia. Sebab itulah ilmu ni bukan hanya untuk kita hantar anak kita tahfiz untuk belajar ilmu. Mak dia tak. Anak dia belajar Quran, mak dia tak. Tapi dia rajin suruh anak dia belajar Quran. Boleh dapat tak? Hantarlah. Faham tak? Ini kesalahfaham ni. Dia kena semualah sama-sama. Jadi ini banyak berlaku kesilapan sebab tak faham makna zalim tu. Ya. Ya, dia nak anak dah. Nanti anak dia masuk juga. Ya. Betul. Sebab itu dia salah faham makna penyucian dosa. Apa makna menyucikan dosa? Dia cuci dosa ni bukan macam kita tutup buruk kita dengan orang lah, kan? Kita tutup sini, kita yang lain kita kekal. Sebab tu ramai orang macam buka pusat tasfiz ke, bukan benda tu kita nak ni, tapi kena betulkan balik kefahaman. Itu je. Benda tu bagus, tapi kadang-kadang kefahaman tu yang tak bagus. Faham? Apa tujuannya? Sebab nak cuci. Faham? Dia masih kekal buat dosa dia, tapi dalam pada tu dia buka ni sebab apa? Konon-kononnya boleh basuh dosa. Sedangkan masa taubat dia apa? Dia buang semualah, dia tukar, dia tak buat lah benda yang dulu dia buat tu, kan? Orang kaya suka kan, labur kan, tapi dalam pada dia masih buat lagi benda tu, dia tak buang. Faham tak? Dia dapat pahala, Ustaz. Dapat pahala ke? Tak dapat. Ya? Sebab niat dia lain. Pahala ni apa dia? Allah tak akan terima pahala atas innallaha la apa dia? Allah tak akan terima
illa melainkan niat dia kerana Allah. Kalau betul niat dia kerana Allah, dia mesti tinggalkan benda yang larang semua sekali. Dia contohnya cuci, orang kata apa, cuci duit kan, buat rasuah, buat apa ke, buat ni, tapi dia buat apa, lepas tu dia gunakan duit untuk kebajikan. Orang kata macam Robin Hood lah. Boleh tak? Dapat tak? Tak kena, salah. Faham Bahkan itu menambah dosa lagi, ada lah nanti. Bukan macam tu cara dia. Dia tak buang yang haram tu, daripada tu dia buat lagi kan. Jadi tak. Orang okey, yang itu anak dia lah. Sebab itu dalam surah, syarat dia juga mesti beriman. Macam yang anak dia lah. Anak dia ajar anak dia untuk beriman kat Quran. Dia sendiri tak. Dapat tak? Apa bukti dia? Surah 52, surah 52 ayat 30 tak salah saya. At-Tur. Syarat dia mesti iman sama. Oh, bukan ayat 30, ayat 21. Ayat 21. 52 21 kan? 52 21 Ayat ni memang jaminan Allah, siapa-siapa yang ada iman sama-sama dan ikut ciri-ciri beriman, dia akan memang dapat masuk syurga sama-sama. Dia boleh. Jadi ini persyaratan yang Allah buat. Allah kata wallazina amanu. Syarat dia apa? Beriman. Wattaba'ashum zurriyatahum. Dan telah mengikuti oleh ia akan mereka. Siapa? Iaitu keturunan dia semua. Dengan apa nak Allah kata? Bi iman. Syarat dia diikut dengan cara yang sama, beriman. Dia tak boleh dia hantar anak dia belajar buku iman, dia tak belajar buku iman, boleh? Tak dapat. Syarat dia Allah kata bi iman. Nampak tak ayat ni? Kalau tidak Allah kata macam ni je. Wallazina amanu wattaba'ashum zurriyatahum alhaqna. Tak payah sebut bi iman lagi dah, tak payah. Asalkan dia keturunan aku je dapat masuk syurga. Tak, syarat dia walaupun dia anak pun, syarat dia mesti apa? Beriman. Sama-sama buat. Dia cinta Quran, orang tu mak apa kena cinta Quran, sama. Faham? Macam tu. Yang paling mudah sekali kita nampak, siapa yang Nabi seolah-olah dia sokong tak perjuangan Nabi, siapa? Bahkan dia tu sokong perjuangan Nabi pula tu. Tolong Nabi, lindung Nabi, siapa? Dapat masuk syurga. Dia sokong. Nak banding kita mak bapak yang hantar tu dengan Abu Talib, mana lagi besar rasa? Abu Talib. Dia sokong Nabi, dia sokong, bahkan dia bela lagi Nabi. Tapi dia beriman tak? Kan? Dia tak ikut tu. Tak boleh, itu sikit je. Tapi dia cuma dapat ringankan azab dekat neraka lah. Kekal. Dia tak dalam neraka juga. Jadi kita yang ni pula kita hantar je contohnya ni. Memang anak itu sudah kita. Tapi dalam ni kata bi-iman, mesti sama-sama beriman lah. Sebab itulah ini sebab apa dia, nama dia, fahaman apa ni? Kenapa boleh berlaku macam ni? Orang dulu Imam Syafi'i ke, mak dia hantar anak dia ke Mekah, Imam Syafi'i, sebab mak dia pun beriman. Sebab apa? Sebab cinta iman kan. Tapi kita lain kan. Sebab nama dia sekular dah memisahkan. Betul tak? Dah pisahkan fikiran kita. Agama lain, hidup saya lain. Itu jadi macam ni tu. Okey, saya nak hantar anak ni, dia tak boleh. Kita mesti sama-sama lah. Sebab tu macam kami sekolah kami, mak yang hantar anak, kita mesti interview dia, dan syarat dia mesti juga datang belajar. Macam tu. Ya, dia mesti datang belajar tadabbur. Kurang-kurangnya kelas tadabbur dia mesti datang. Itu antara syarat. Supaya dia nampak, tak ada nanti double standard tau. Bila anak dia balik rumah, dia tahu apa dia nak buat. Ni tak. Anak dia balik rumah, okey, pergi, dia pun hantar pergi seronok-seronok anak dia. Akhirnya anak pergi sekolah jadi malas. Sebab apa? Kat rumah dia macam ni, kat sini kita latih dia untuk jadi jihad contohnya. Tiba-tiba kat rumah, faham tak? Faham tak? Kononnya mak dia kata release tension sebab nak belajar.
Bijak lah macam ni. Ke tak bijak? Pening kita nak tarbiyah balik. Faham? Betul tak ni berlaku? Betul. Dia tak ada standard kat situ. Sebab apa? Fikrah mak dia lain. Fikrah ni lain. Dan dia kenapa dia nak hantar juga? Sebab itu atas mahukan apa? Oh, nanti dapat mahkota. Tapi tanpa kefahaman. Dia cuma ikut-ikut, seronok. Dia rasa macam dia boleh buy dia. Dia boleh beli apa? Beli Allah. Faham tak? Betul tak? Seolah-olah dia boleh beli Allah lah. Bukan macam tu. Bukan semudah itu. Kita sendiri kena apa? Taat tu. Kena usaha juga. Macam tu. Ya, dia kena, betul lah, itulah. Contohnya macam kat Malaysia tu penyanyi lah. Tengok dia hantar dia dapat kepada dia kasih sekolah. Ya. Malaysia pun nak berlaku lah. Dia satu dulu baru dia hantar. Dari satu dia mungkin macam ni lah. Dia antaranya dia semua terletak juga pada apa? Takdir Allah juga kadang-kadang lah. Ada kadang-kadang dia hantar tu tanpa dia faham pun. Tapi lepas tu bila anak dia dah faham, anak dia yang dakwah mak dia. Alhamdulillah kalau itu takdir yang baik. Tapi kalau tak, jadi macam Nabi Lut dengan Nabi isteri dia. Kan? Betul tak? Itu atas qadarullah lah pula. Memang Allah dah takdirkan akhirnya anak dia akan dapat. Tapi kalau tak macam mana? Kan? Jadi itu tergantunglah. Dari segi adalah hikmah dia. Kes yang kedua ni dapat. Kes yang kedua ni. Kes kedua. Mudah-mudahan dapat lah. Kan? Lepas tu mak dia pun insaf. Jadi hikmah dia hantar juga kat situ. Walaupun dia tak faham asalnya. Alhamdulillah. Itu kita kata syukur alhamdulillah. Tapi kalau tak macam mana? Itulah kita kena tengok. Sebab tu yang pentingnya institusi keluarga ni kena tahu. Ya. Kalau yang macam tu yang faham lah. Kalau yang faham macam tu okey. Cuma yang ada yang pengalaman saya ada yang tak. Tapi apa-apa tu poin yang penting ni nak hantar anak kat kaki sini, ibu dengan ayah 100% kena ubah. Ya, mesti berilmu. Mesti ubah. Barulah Allah bagi mudah. Ya betul, memang begitu. Sebab dia bermula daripada institusi keluarga. Sebab tu masalah berlaku kat masyarakat. Apa masalah? Tu buka surah Al-Mumtahanah ke surah apa yang Nabi dengan isteri dia. Kita dah tak masuk lagi ni. Tak apalah, dia tak ada soalan pula. Surah 60 ke? Lima tuharrimuna ma ahallallahu lak. Surah apa tu? Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Surah 66. Surah 66 ayat 1. Ya. Betul. Ya, betul. Benda-benda yang remeh ni kan Ustaz, kita sendiri tak boleh nak buatkan semangat anak kita habis-habis ni. Ya. Kita tak boleh, melainkan kita sendiri anak kita boleh tengok kita semangat dalam hal macam ni, baru dia akan terikut. Jadi kalau kita cuma paksa dia je, kita tak buat pun. Paksa anak hafal Quran, ayah mak tak pernah pun nak baca contoh. Hafal lagu lagi contoh. Macam mana? Tak ada. Dia tak akan jadi. Sebab tu semua masalah masyarakat ni, masalah yang kita nampak semua kan berlaku, bermula daripada mana? Sebenarnya keluarga, masalah keluarga. Tengok Nabi dalam surah ni Allah kata kepada Nabi, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimun ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah haramkan? Ini cerita tentang komplot antara isteri Nabi lah kan, Aisyah dan juga Hafsah kan, radhiyallahu anhuma, kepada seorang isteri nama dia apa? Zainab.
Yang mana dia datang rumah Rasulullah. Rasulullah balik daripada rumah dia, dalam dia bagi makan lah, bagi madu, tak silap saya lah dalam hadis tu. Lalu Aisyah beritahu pada Hafsah tutup mulut, macam bau apa, bau busuk lah. Oh, lalu Nabi ni nak senangkan hati isteri dia. Jadi makan apa tadi ni? Bila Nabi sampai rumah Hafsah ni, dia tutup mulut, makan apa? Aku tak makan lain, melainkan madu je. Lalu kerana tu, dia buat bau tu tak, seolah tak menyenangkan isteri dia. Nabi kerana nak cari apa, nak senangkan hati isteri dia, kata okey, aku haramkan lepas ni untuk aku makan benda ni. Itu Allah tanya, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan? Tujuannya apa? Untuk senangkan isteri dia saja. Jadi ini satu cabaran dalam rumah tangga. Ni rumah tangga siapa ni? Rumah tangga manusia terhebat. Dan isteri juga, isteri yang paling, perempuan paling sempurna lah kan, isteri Nabi yang paling sempurna daripada yang lain. Tak ada. Pun ada masa boleh berlaku apa, ujian besar macam ni. Dan ditegur oleh Allah, apatah lagi kita. Jadi kalau kita tengok anak-anak kat luar tu yang terbiar kan, kadang-kadang ni sebab apa? Cuba kaji, tengok mesti masalah keluarga. Mesti masalah mak bapak juga. Semua berlaku mesti masalah ibu bapa. Segala ajak ke apa, kita tak boleh salahkan budak tu sebenarnya. Salah siapa sebenarnya tu? Mula ni cikgu sekolah? Tak. Siapa? Ya, ibu bapa sebenarnya. Surah ni surah tentang keluarga. Kau nak baca surah ni, nak selesai masalah keluarga semua dalam surah ni antaranya. Jadi sebab tu Allah kata dalam surah ayat 6 tu, inilah amanah. Jangan kita khianati amanah. Bila kita khianat amanah yang Allah cakap ni, inilah namanya zalim. Inilah namanya zalim. Cuba tengok ayat 6. Allah perintah untuk keluarga kita, ahli keluarga buat apa? Ya ayyuhallazina amanu, surah 66 juga ayat 6. Usaha untuk jaga apa? Tengok, ya ayyuhallazina amanu qu an. Tengok. Jadi mula-mula sekali ibu bapa ni kena jaga siapa dulu? Diri sendiri. Dia sendiri tak nak belajar Quran, dia nak suruh orang, contoh. Boleh tak? Tak, dia tak jaga diri dia sendiri. Bukan. Tengok ayat ni Allah kata mula dengan tu. Kemudian likum, apa dia? Jaga apa ni? Jaga daripada tak makan ke, nanti tak ada kerja ke, jaga apa? Tak cukup makan? Bukan. Ya, api neraka ni. Sebab apa? Ini rumah yang paling menakutkan. Rumah kita tak nak ni, nak rumah syurga. Allah tak sebut langsung rumah macam agenda-agenda kita kan. Cari kerja, tujuan nanti hidup senang lah. Tak. Cari akhirat supaya nanti hidup senang dekat syurga tu. Ni Allah suruh fokus kat neraka tu. Jadi amanah kita semua nak jaga kita sendiri dan keluarga kita daripada apa? Menyebabkan kena azab. Cari jalan bagi selamat, jangan kena azab. Cari jalan. Macam mana kita pandai cari jalan supaya apa? Dapat kerja besar. Pandai tak cari jalan? Pandai semua. Dia suruh anak dia belajar ni, okey nanti kau ambil ni, kau ambil ni. Pandai, jalan dia cukup pandai supaya dapat kerja besar. Tapi ramai yang tak pandai cari jalan supaya apa? Ni. Dapat selamat daripada azab. Macam mana tu? Sebab tu dia rajin. Jalan untuk dapat kerja besar kena belajar dunia. Jalan nak dapat selamat azab kena belajar Quran. Betul tak? Ramai nak belajar betul-betul Quran bagi faham. Ini jalan dia. Itu kena jelas. Jadi tak buat ni, kita sedang khianati amanah. Apa Allah kata jangan khianat amanah? Ada tak surah apa? Inilah zalim. Amanah dibagi kan. Ni handphone ni dibagi amanah. Contohnya dia bagi laptop untuk belajar. Dia bagi khianat, dia buat apa? Buat benda lain. Basikal untuk pergi sekolah, dia buat basikal lajah contoh. Itu budak-budak lah. Apa Allah kata dalam surah, cuba buka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 26 ke? Surah 8. Ayat 27.
Tengok ayat Ayat 27 dapat tadi kita dalil kita ni zalim ni daripada surah apa tadi? Pertama. Ingat? Sebelum At-Tahrim? 66 ayat 1 hingga kita baca 6 lah kan ni. Jadi ni kita kena amanah kita kena jaga keluarga kita, diri dan keluarga kita daripada diazab. Kemudian dalam surah 8 ayat 7 Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Apa ni? Wahai orang beriman, jangan khianati Allah dan Rasul. Dan wa takhunu amanatikum, kamu khianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu tahu. Apa yang kita tahu tadi, amanah kita orang Islam apa dia? Dia mengajak manusia ni untuk taat kepada Allah. Sebab tu Allah cerita dalam ayat 28 tu. Wa'alamu. Inilah amanah nak jaga ni. Wa'alamu annama amwalukum. Rezeki yang Allah bagi amanah. Allah bagi dia kekayaan, duit, semua dia dapat. Pangkat, jawatan, apa saja yang Allah bagi, itu nama dia amwal, harta dia, milik dia. Kan? Itu amanah sebenarnya. Tapi dia pergi khianat amanah tu. Dia buat apa? Dia tak guna untuk taat Allah, menjauhkan orang daripada Allah. Dengan yang ada tu, jadikan dia jauhkan anak-anak, keluarga dia semua daripada Allah. Patut tak? Tak. Dan betul Allah kata wa auladakum. Jadi Allah kata ketahuilah sesungguhnya amwalukum wa auladukum fitnah. Kenapa boleh jadi fitnah? Fitnah ni maknanya ujian. Umpama emas. Orang nak uji emas ni, dia akan kita fitnah emas tu. Sama ada emas tu tulen tak tulen kan. Jadi dia kena digunakan. Jadi semua harta dan anak kita ni adalah yang nampak indah ni semua, dia adalah ujian. Nak tengok dia gunakan kepada benda yang hak atau batil. Jadi di sebaliknya inilah dia yang mendatangkan apa dia? Boleh menyebabkan manusia dengan dua benda ni, manusia boleh jadi khianat. Sepatutnya anak dia kenal Allah, tapi dia ajar anak dia hanya kenal dunia, tak kenal akhirat pun. Ini khianat tak? Khianat ke tak? Khianat. Anak dia lebih banyak pandai dunia ni. Macam surah apa sebut? Dia ajar anak dia jadi orang macam ni. Surah 30 ayat 7. 30 ayat 7. Jadi ini kita kena baca daripada sampai ayat berapa? 28 Sepatutnya ibu bapa ajar manusia yakin dengan siapa? Kita tak boleh baca daripada ayat ni, kita tak akan faham dengan tepat. Kita kena baca daripada ayat 6 sampai 7 sampai 8 sebenarnya lebih baik. Ni satu tajuk. Sepatutnya kita, kerja kita banyak mendoktrinkan anak-anak kita, keluarga kita dengan janji daripada siapa? Janji Allah. Wa'adallah. Bagi mereka tahu, yakin banyak janji-janji Allah tentang itu, tentang ini. Tapi kita bagi akhirnya apa? Manusia yakin dengan janji siapa? Manusia. Betul tak? Kira arahan bawah dia kata sini, nanti saya bagi, yakin dia buat kerja dengan sungguh-sungguh, dia boleh berkorban untuk tu. Tapi bila janji Allah untuk korban syurga, dia boleh buat tak? Kenal pun tak, tahu pun tidak. Wa'adallah, Allah kata ya la yukhlifullahu wa'adah. Ini janji yang tak akan pernah dimungkiri, sedangkan yang lain tak. Banyak yang akan dimungkiri juga. Jadi tetapi apa dia? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak mahu belajar tentang janji Allah. Belajar janji Allah kat mana? Al-Quran. Al-Quran ni wa'ad Allah. Janji Allah semua dalam Quran.
Semua daripada pertuturan Nabi, lisan Nabi, hadis Nabi, itu semua janji-janji Allah tentang kebahagiaan untuk orang beriman dan juga kecelakaan bagi siapa yang ingkar. Janji Allah banyak. Tapi Allah kata apa? Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak mahu belajar tentang ni. Sebab dia rasa tak ada faedah. Dia tak nampak dengan cepat kan? Sebab bila dia nampak lepas mati, memang tak adalah. Dia tak beriman dengan kematian ni sungguh-sungguh. Kemudian yang banyak dia sibuk belajar apa dia? Cuba tengok ayat 7. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Siapa yang tarbiyah anak sampai jadi fikiran macam ni? Ibu apa juga? Betul tak? Ibu apa juga yang bagi anak dia minat yang itu sampai dia tak minat Quran? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Kita lah. Betul tak? Itu kena muhasabah balik. Jadi sampai akhirnya mereka pun ya'lamuna zahiran, mereka sibuk. Ya'lamun ni maknanya apa? Ya'lamun ni dari perkataan apa? Ilmu, pengetahuan. Dan dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya benda yang continuously. Faham? Berulang-ulang dia sibuk dunia ni. Apa lagi tak boleh? Dia dah tahulah yang ni pula. Tapi tak buat pun banyak. Tapi bila sebut Quran, berapa banyak yang tahu? Tak tahu. Apa nak buat? Tak tahu juga. Jadi ini yang berlaku. Manusia sibuk dengan dunia ni berlama-lamaan. Sedangkan dunia ni sekejap je nanti. Yang lama nanti ke akhirat. Jadi sebab itulah wahum anil akhiratihum ghafilun. Tentang akhirat mereka lalai. Jadi ini yang berlaku lah. Ini nama dia zalim. Jadi selama ni banyak tak kita zalim sebenarnya? Banyak. Jadi istighfar kepada Allah dan ingatkan diri kita dengan anak. Masih ada kesempatan lagi. Allah ni apa? Nanti kita tengok ayat yang kita nak bincang ni. Okey, jadi itu Bani Israel ni tengok. Jadi bukanlah jaminan ada Nabi dengan dia. Nampak Nabi Musa ada. Adakah memberi kesan kebaikan Nabi itu pada umat dia? Belum tentu. Tak. Sebab apa? Ini iman ni pilihan sendiri, hati. Faham Pilihan hati sendiri. Jadi jangan kita rasa, ini bumi ulama, saya ada ulama dengan saya. Lepas tu kita pun ambil berkat ulama tu saja semata-mata, tapi tak buat amal pun. Boleh ke macam tu? Tak. Berkat daripada Allah mutlaknya. Nak ambil berkat ulama tu, apa dia? Ambil daripada siapa? Daripada batang tubuh ke daripada apa? Tak. Ilmu dia. Itulah berkat dia. Ilmu dia tu kita amalkan. Yang benar tadi tu. Itu cara dia. Itu sebenarnya. Baik. Tengok ayat 50 berapa tadi? Baik, balik pada surah 2. Ayat 51 tadi, 52. Jadi Bani Israel ni begitulah. Mereka menzalimi diri mereka kerana mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Namun Allah ni Maha Pengampun. Allah ampunkan mereka. Allah ampunkan mereka dan ini mewajibkan mereka ni untuk syukur. Jadi antara sebab kenapa kita perlu bersyukur, apa sebab utama? Ramai orang nampak saya nak syukur sebab dapat nikmat kan, dapat sihat. Antara sebab syukur, antara sebab terbesar kenapa kita perlu bersyukur, apa sebab dia? Saya rasa bagi orang yang paling jahat pun dia juga perlu bersyukur. Apa sebab? Orang yang paling jahat kat muka bumi ni dia wajib untuk bersyukur. Sebab apa? Tak, sebab ni. Sebab Allah ni ampunkan dosa. Tak kira siapa pun. Lebih patut bersyukur. Ya. Ni, dia lepas keluar, dia minta, dia buat berhala kan? Dia sembah berhala. Kemudian apa Allah buat? Allah ampunkan dia. Jadi ni sebab besar untuk bersyukur. Kita pun sebab itulah. Bayangkan kita, Allah ni sikap macam kita. Allah ni sikap macam mak dengan anak dia. Ada tak mak dia kadang-kadang, ada tak dosa anak dia yang dia sorry lah tak ampun? Ada tak? Ada. Kalau Allah pun macam tu, kadang-kadang macam mana kita? Hidup kita senang ke susah? Habis kita. Nanya. Sebab nak masuk syurga sebab tak ada dosa. Kalau Allah ni tiba-tiba tak buat macam tu,
nanya kita. Faham? Sebab itulah menjadi sebab utama ni lah kata la'allakum tashkurun summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum. Kenapa kamu patut syukur? Sebab aku ni ampun, bahkan Allah kata afu ni Allah padamkan dosa. Subhanallah, padam dosa langsung macam tak ada apa-apa, macam bersih langsung. Padahal tadi dosa yang sangat besar dia buat. Sebab tu patut kita syukur. Jadi ingatlah dengan dosa kita yang banyak Allah boleh ampunkan bila masa je. Syarat dia kita kembalilah. Oh, itu satu nikmat besar. Ramai nampak nikmat bila dapat rezeki. Dia tak sedar yang sebenarnya nikmat besar dia dah terlanjur buat dosa, dia taubat je dengan mudah je Allah ampunkan. Itulah nikmat paling besar kat dia. Dia perasan tak benda tu? Kita tak perasan pun. Tak perasan langsung. Sepatutnya itulah sebab kita utama kita syukur. Sedar tak? Okey. Kemudian kita terus kepada ayat 54 ya. Wa iz qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Dan ingatlah telah ketika. Jadi di sini menunjukkan apa dah? Antara kisah yang ditekankan untuk kita ingat, ambil tahu kisah siapa? Nabi Musa lah. Iz ni apa dah? Uzkur. Jadi ada perintah untuk jadikan tazkirah, jadikan peringatan. Jadi antara kewajipan orang Islam hari ini untuk jadikan peringatan mereka adalah apa? Kisah Nabi Musa. Jadi ingatlah tak kala telah berkata oleh Musa. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa. Nabi Musa ni Nabi nombor 1 dalam kalangan Bani Israel. Nabi nombor 1. Dan kisah yang paling banyak dalam Quran adalah kisah Nabi Musa lah. Dan dia antara Nabi-Nabi ulul azmi, yang mana yang berat ujian dia dan kuat tekad dia. Baik. Dan ingatlah ketika berkata Musa, okay, di sini Allah tunjuk dialog Nabi Musa. Liqaumihi, kepada kaum dia. Tengok Nabi Musa kata apa? Jadi ni Nabi Musa melihat ketika kaum dia dah sembah patung anak lembu tu, dah buat syirik. Lalu dia agak-agak buat apa? Kita kalau tengok anak kita buat jahat, kita kata, ayah tak pernah ajar kau buat macam ni. Contohlah kan. Itu cara hikmah ke cara tak hikmah? Tak Ini bukan keturunan aku macam ni, tak mengaku lah. Tapi Nabi Musa dia kata apa? Ya qaumi. Apa maksudnya? Dia masih kaitkan dengan dia, bukan orang lain. Walaupun dia Nabi. Dia kata apa? Wahai kaumku. Kat situ. Lembut dakwah dia. Ya qaumi innakum zalamtum. Sesungguhnya kamu telah menzalimi oleh kamu. Jadi zalim dalam ayat ni maknanya apa? Zalim paling besar, syirik. Cuba tengok surah 13. Surah 31 ayat 13. Ini dia masukkan zalim dalam ayat ni. Surah Luqman ayat 31, apa kata Luqman kepada anak dia? Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, nasihat anak dia dalam keadaan dia sedang memberi nasihat kepada anaknya, ya bunaya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah engkau apa makna syirik? Secara ringkasnya, syirik ni dosa paling besar. Nabi pernah ditanya, apakah dosa zalim yang paling besar? Jadi Nabi kata, an taj'ala
niddan wa huwa khalaqaka. Ni dosa paling besar sekali, iaitu engkau menjadikan Allah itu niddan. Apa ni? Niddan apa? Perbandingan, tandingan. Niddan ni tandingan, sedangkan dia yang mencipta engkau. Engkau jadikan Allah ni ada tandingan. Dari sudut apa? Sifat dia, perintah dia, larangan dia. Larangan Allah sama besar dengan larangan yang ni. Contoh, perintah Allah lebih kurang sama macam perintah yang ni juga. Bahkan perintah Allah dia tak buat, perintah yang ni dia buat. Faham? Itu maksud dia. Jadi apa saja daripada Allah, ada dia jadikan bandingan pula yang sama ataupun lebih. Itu maksud dia syirik. Jadi ni zalim lah, dia tak letak benda tempat yang sepatutnya. Jadi dalam ayat yang ini, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sungguh dahsyat. Ni dosa yang paling besar, zalim yang paling besar adalah mensyirikkan Allah. Jadi dalam ayat ni kata Nabi Musa, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Apa? Kamu menzalimi diri kamu. Dengan apa? Apa maksud zalim? Dinyatakan dalam ayat ni juga. Bittikhazikumul ijl. Apa ni? Dengan kamu mengambil al-ijl apa? Jadi ni al-ijl ni nama secara khusus yang berhala yang dibuat lah. Jadi kalau kita sebut ijl ni juga kita boleh kata berhala lah juga. Berhala yang ini dalam bentuk patung anak lembu yang dibuat daripada emas campur perak kan. Ada juga berhala daripada batu. Ada juga berhala daripada selain daripada tu. Ada berhala daripada apa? Nabi kata ada berhala daripada dinar. Ada berhala daripada dirham. Ada berhala daripada khamis. Ini adalah hadis. Nabi kata ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdud celakalah hamba, iaitu yang menjadikan apa? Yang berhala dia apa? Emas. Berhala dia apa? Perak. Berhala dia apa? Kemewahan pakaian. Sama juga. Celakalah orang-orang macam ni. Jadi kemudian inilah yang dimasukkan zalim dalam ayat ni. Nabi Musa tegur kepada, beritahu pada kaum dia. Lalu apa dia suruh mereka segerakan buat? Fa ni maknanya segeralah. Maka segera bertaubat. Tubu maknanya tubu daripada perkataan apa? Jadi kita bahasa Melayu pun guna perkataan yang sama. Taba, iaitu kemudian taubat. Jadi ni semua bahasa Arab. Taubat ni maksudnya raja'a. Apa dia maknanya? Kembali kepada apa? Raja'a ila amrillah ataupun ta'atillah. Kembali kepada ketaatan kepada Allah setelah dia tak buat ketaatan tu, dia kembali balik. Buat balik. Banyak dia tinggalkan. Itu maksud taubat. Secara ringkas. Apa maksud taubat? Kembali ketaatan kepada Allah. Bukannya mohon ampun, besok buat lagi. Cakap je kat lisan. Kan? Taubat ni dia kembali apa? Buat yang dia dah tak tinggalkan, buat. Taat kepada Allah. Okey. Jadi fatubu ila. Jadi ni dia kata apa? Bertaubatlah kamu kepada
Bari. Bari ni mana ya? Apa mana bari? Tu buka surah 59 ayat 24. Padam ni ya. 59 ayat 24. Apa dia kata? Wallahu allazi khaliqu al-bari'ul musawwir, kan? Allah kata wallahu allazi khaliqu al-khaliq, kan? Ada alif lam aja. Ada kan? Al-khaliqu al-bari'u al-musawwir. Tiga makna ni ada apa? 1, 2, 3 asma Allah ni. Kalau dia keluar satu je, contohnya ada khaliq je, maknanya apa? Cipta. Ada al-bari je, maknanya apa? Cipta juga. Ada al-musawwir, maknanya apa? Cipta juga. Kalimah ni sebenarnya makna dia lebih kurang sama makna ni. Tapi bila dia keluar tiga-tiga, maknanya apa? Macam dalam ayat ni. Jadi ni kita terjemah ni apa? Bertaubatlah kamu kepada yang mencipta kamu. Makna dia sama macam khaliq. Faham? Beda tak? Dia nama dia kalimah bahasa Arab ni bila dia keluar iza jtama'a iftaraqa. Iza iftaraqa jtama'a. Dia punya istilah dia. Iza ijtama'a iftaraqa. Apabila dia berhimpun, makna dia berpisah. Spread. Ni makna dia berpisah. Ni berhimpun kan? Sekali kan? Makna dia spread satu-satu. Bila iza iftaraqa, bila dia spread macam ni, satu makna je, makna dia menyatu. Faham? Yang ini semua kalimah yang semakna. Dia berhimpun, makna dia jadi spread. Makna je kena pisahkan yang lain. Bila salah satu ni dia keluar terpisah daripada yang lain, dia ni keluar ini je, makna dia menyatu. Faham? Macam tu bahasa Arab. Itu Quran. Banyak ayat macam tu. Dapat ya? Iza ftaraqa ijtama'a. Okey. Jadi sekarang ni yang ni bari'u maknanya mencipta. Tapi kalau yang macam ni maknanya apa? Dia mencipta. Ini maksudnya mencipta kat sini maksudnya Allah sedang dia macam kita nak buat, dia ada plan. Ni merencana untuk cipta. Plan yang sempurna. Sebelum bangun rumah kena ada apa? Plan dulu. Tanda orang tu orang yang bijak lah. Dia bukan macam cowboy yang main buat je. Tanda hikmah ni, tanda kebiasaan adalah dia ada planning, rancangan yang terapi. Jadi Allah adalah sebaik-baik perancang lah. Rancangan Allah ni dia sama je. Kalau dia rancang A, siap mesti A, solid. Kita kadang-kadang rancang A tapi jadi Z. Itu beza dia. Faham tak? Faham tak? Jadi sekarang ni Allah mencipta. Dia rancang, mencipta. Kemudian bari apa? Dia adakan. Dia adakan. Terjemahan dia apa? Adakan kan? Macam tu. Jadi ni mencipta ni dalam rancang dia dah siap, memang sempurna. Kemudian dia adakan benda tu dan kemudian ini penyempurnaan, dia bentuk dengan sempurnakan. Jadi ni sebab tu dia kata apa? Membentuk ataupun merapikan. Makna dia semua sebenarnya apa? Makna ciptalah. Tapi proses tu, faham? Ini menjelaskan proses tu macam mana. Dan musawwir ni apa? Sama je semua ni. Tak ada
tak ada berbeza. Apa yang Allah rancang, itulah yang jadi sama. Kun fayakun. Boleh faham? Faham tak? Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita dapat info-info macam ni. Beza di antara nama asma Allah tu. Baik. Jadi maka bertaubatlah kamu kepada yang mencipta kamu. Faqtulu apa ni? Dengan cara. Jadi ini dengan cara taubat dia apa? Bunuh diri. Jadi ni cara taubat yang disyariatkan kepada kaum ni, Nabi Musa ni, Bani Israel pada masa ni. Cara taubat dia apa? Dengan dosa besar dia, bunuh diri. Ni bila dia buat syirik lah, cara taubat dia kena bunuh diri. Macam mana kisah dia? Secara ringkas lah, kalau kita baca tafsir ada banyaklah pendapat. Pertama, golongan yang tak berdosa bunuh yang berdosa. Okey, itu yang pertama. Pendapat pertama apa? Golongan yang tak bersalah. Tak semua yang bersalah yang buat syirik ni, ada yang tak ikut. Jadi dia bunuh yang buat syirik tu, yang sembah patung tu. Yang kedua, golongan yang tak bersalah tu tak ada campur. Dia bunuh sesama mereka. Faham? Jadi para pendapat di antara dua ni, mana yang lebih menunjukkan kesungguhan, keikhlasan, yang mana? Orang yang tak ada kena-mengena pergi campur tangan bunuh yang buat kerja, ataupun sama-sama saling bunuh? Mana tunjuk lagi ikhlas, masa sungguh-sungguh? Yang buat salah lah bertanggungjawab di atas kesalahan mereka, betul tak? Sebab tu yang pendapat kedua lebih kuat lagi. Dia bunuh sama mereka. Okey, bila bunuh pula, dia bunuh tu dalam keadaan menghadap sama-sama nampak ke ataupun tak nampak? Jadi ada pendapat Allah waktu tu waktu siang, tapi Allah gelapkan keadaan dengan kabus. Jadi mereka bunuh dalam keadaan apa? Sebab tak sanggup kalau nampak. Faham? Jadi mereka pun saling bunuh satu sama lain. Pendapat pertama. Yang kedua, ni lebih mencabar. Apa dia? Tengok sini, anak tengok ayah, ayah tengok anak. Dan kerana apa? Yang ini juga lebih kuat yang kedua ni. Lebih apa? Ikhlas lagi. Sebab apa? Sebab ni, zalikum, sebab dia pilih yang terbaik. Maknanya dia betul-betul sungguh-sungguh taubat dan masuk syurga terus. Faham tak? Allah nak bagi jaminan syurga kepada mereka. Jadi yang mana lebih mencabar? Tak nampak ke? Nampak. Tapi sanggup tinggalkan emosi sebab apa? Taat kepada Allah. Macam Nabi Ibrahim nak sembelih, diperintah sembelih anak kan? Itu lagilah tinggi tahap apa dia? Pengabdian tu. Ini ujian untuk mereka. Jadi itulah dua. Pertama tadi apa? Yang tak bersalah bunuh yang salah. Yang kedua, yang sama-sama saling bersalah, saling bunuh. Yang kedua, mereka bunuh dalam keadaan tak nampak. Dan yang satu lagi pendapat, bunuh dalam keadaan sama-sama nampak siapa yang dibunuh. Tapi terus buat. Sebab apa? Betul-betul bertaubat kepada Allah. Itu secara ringkas. Jadi zalikum khairun lakum. Demikian itu lebih baik di sisi bagi kamu inda barikum. Jadi Allah kata apa? Lebih baik bagi kamu di sisi pencipta kamu. Sebab apa? Secara fitrahnya, apa benda, contohnya jihad kan? Cuba buka surah 2:216. Sifat ibadah ni begitulah adanya. Itulah nama dia ujian dunia ni. Kalau semuanya seronok je, itu bukan ujian. Betul tak? Kalau nak taat Allah, sama seronok macam nak pergi mana? Pergi joget ke apa semua? Kan? Nak hiburan, nak taat Allah, jadi tak? Itu ibadah ke? Boleh terima tak akal kita? Faham? Tak, bukan. Sifat dia lain. Nak gambarkan. Contoh ayat ni, surah 2:16. Jadi semua sifat antara yang asalnya iman nak masuk ni, asalnya nafsu suka tak suka?
Dia mesti lawan. Bila nak masukkan takwa, sifat takwa tu dia berselisih dengan keinginan nafsu. Tapi kalau kita kata oh takwa tapi ikut hawa nafsu, sebenarnya sama selari dengan nafsu, itu bukanlah tu. Betul, kalau kita nak beragama ni, nak berjoget ni, nak beragama kan, nak berzikir, nak berjoget, itu bukan agama tu. Tu kena tengok balik tu. Hari ni ada apa? Semua nak kena hiburan juga ke? Hiburan yang macam mana tu? Kena tengok juga. Kita buat konsert amal. Hari ni Cina pun bagi tahu konsert amal juga akhirnya kan nanti. Dia pakai nama amal tu. Salah faham dah. Jadi orang dah tak faham mana amal sebenarnya macam mana. Jadi dia ada amal ni mesti ada konsep takwa dalam tu, berbeza dengan apa dia? Apa yang disukai oleh nafsu kita yang salah. Baik. Dalam surah 2:216 tu Allah kata apa? Surah Baqarah tu. Kutiba alaikumul qital. Nampak tak? Diwajibkan kepada kamu perang. Perang ni daripada perkataan apa? Perang daripada perkataan apa? Qatala maknanya bunuh lah. Faham? Perang ni saling bunuh-membunuh. Itu asal makna perang. Jadi diwajibkan berjihad. Jadi risiko untuk mati itu tinggi. Betul tak? Sifat nak ni jihad ni apa dia? Amalan yang paling tinggi sekali lah. Apa kelebihan orang jihad? Dia tak dapat azab kubur. Faham? Dia tak payah hisap. Besar tak kelebihan dia? Dia tak campur dengan kesusahan orang ke akhir kiamat nanti. Dia beza. Jadi lagi tinggi macam tu, maka lagi mudah urusan dekat akhirat. Sebab tu Allah nak bagi mereka ni, mereka buat dosa sangat besar, tapi Allah bagi mereka kesusahan yang amat tinggi. Sebab apa tujuan dia? Di sisi Allah baik. Sebab apa? Allah kata di sisi dia baik. Kamu tak tahu hikmah, aku tahu hikmah dia. Sebab aku nak bagi kamu dapat syurga yang tinggi terus. Sebab itulah. Nampak tak? Sebab tu ada kisah nama dia apa dia? Seorang sahabat Nabi kan, Aziz bin Malik Al-Aslami, yang mana dia berzina. Lalu dia mengaku dekat Nabi yang dia berzina. Dia suruh rejam. Nabi 2 kali dia beritahu, Nabi tangguh-tangguhkan. Dan Nabi tanya kepada sahabat, dia ni akal dia waras ke tak waras ke? Nabi tak tahu dia ni sebab cakap ni dia dengan kesedaran ke ataupun memang dia kurang waras ke apa. Macam mana ada orang nak apa? Serahkan diri nak mati. Kan? Lalu sahabat semua berkata tak, dia ni okey. Tapi kerana tingginya iman dia, sebab dia tahu dengan hukuman rejam tu apa dia? Apa dia selamat? Jadi dia selamat daripada dia ulang balik mungkin dosa dia. Nabi kata kamu taubat je. Dia suruh balik dia taubat. Tapi dia masih minta lagi desak Nabi untuk, akhirnya Nabi pun sediakan tempat dan akhirnya direjam. Apa hikmah dia pula? Nampak macam rugi, tapi sebenarnya dia lebih untung sebab dia bersih daripada dosa dia, dan juga dia selamat daripada apa? Dia mungkin kalau kita istighfar sekarang ni, besok mungkin boleh buat lagi, takut. Tapi ini dia terus dekat dengan Allah, terus balik pada Allah, selesai. Kan? Nampak kat situ cara fikir orang beriman. Banyak lagi kisah-kisah tu. Nabi Yusuf buat apa? As-sijnu ahabu ilayya. Kan? Penjara lebih aku suka daripada apa yang mereka serukan kepada aku. Sebab itulah sifat kita orang iman ni apa? Lebih baik susah tapi bebas daripada dosa, tapi daripada senang tapi apa? Dalam dosa banyak. Itu yang patut kita lebih tekankan. Baik. Pemuda Al-Kahfi tinggalkan semua, masuk dalam gua. Jadi kita pula macam mana? Itu kita tahu, itulah ukuran iman. Itulah ukuran iman kita dengan kisah-kisah ni. Cuba tengok balik iman kita macam mana. Beza. Jadi nanti janganlah kita rasa rugi pula nanti kat akhirat nanti.
Kalau dapat masuk syurga juga, alhamdulillah kan. Itu yang kita nak lah. Tapi kita tahap mana pula? Tahap mana? Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk golongan ni. Walaupun apa, macam kata Ibnu Umar lah, dia kata apa, dia harap dia dapat sama-sama dengan siapa? Sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Uthman ni, walaupun tak mampu nak jadi macam mereka. Kita harap macam tu je lah, dengan apa yang kita mampu, dengan tahap iman yang ada dengan kita ni. Baik. Jadi dalam ayat tu balik kita tengok, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak benda yang kita tak suka, sebenarnya benda tu baik. Kan? Kita suka tidur sebab kita rasa penat. Bangun malam ni, alamak, malas. Kan? Sedangkan apa? Itu lebih baik. Betul tak? Kita suka makan. Kan? Bulan puasa je kita puasa. Puasa sunat kita suka, sedangkan sebenarnya lebih baik. Walaupun kita tengok orang makan sedap, time tu kita tak makan. Jadi ini semua atas iman kita masing-masing. Jadi balik pada ayat ni, kita yang dimasukkan baik di sisi Allah. Kita boleh ambil lagi dalam ayat ni, surah 62 ayat 11. Ni tadi surah apa? 216. Surah 62 ayat 11. Surah apa tu? Al-Jumu'ah kan? Ayat 11. Ayat last sekali Tengok ayat tu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Dan apabila mereka melihat perniagaan, jual beli aw lahwanin, ataupun nampak hiburan yang menyenokkan ni, infaddu ilaiha, mereka segera pergi ke situ. Minat, suka, seronok, benda ni menyenokkan hawa nafsu. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan Nabi cakap seorang-seorang, bagi tazkirah. Qul ma 'indallahi khairun, sedangkan apa dia? Bagi tahu pada mereka ni, apa yang ada di sisi Allah, apa dia? Khairun, itu lebih baik daripada lahwi wa minat tijarah, daripada hiburan dan perniagaan. Maksudnya apa? Apa yang kita rasa macam tak ikut selera nafsu kita tu, kan? Sebenarnya itu lebih baik daripada apa? Melayan apa yang kita nak sebenarnya. Nak pergi belajar Quran ni senang tak? Susah lah. Lagi seronok kita ada tengok drama kat rumah ke kan? Orang kalau dah pencen lagi sedap buat apa? Kan? Rehatlah, pergi cuti, duit ada masuk je kan, contoh. Dengan kita nak pergi satu agenda besar, lebih besar daripada masa muda, apa dia? Saya nak tolong satu institusi contoh, nak bina untuk masyarakat ni faham Quran. Berat tak? Alamak, duit pencen sepatutnya aku ni dah memang nak kumpul dah ni, dengan cita-cita besar lain. Tak apalah, saya laburkan untuk ini. Sanggup tak? Berat tu. Sikit-sikit. Jadi ni benda-benda macam ni. Lagi tua dia rasa lagi nak relax, tapi sebenarnya lagi tua sepatutnya dia lagi busy, biar dia mati dalam keadaan bekerja. Sebab ini bukan waktu rehat, waktu kerja. Dulu kita dah kerja dah untuk dunia dah ni. Sekarang masa tu masih ada masa lagi, supaya kita kerja pula ni untuk apa? Untuk Allah. Kan? Sebab kita dulu tak kerja untuk Allah sangat. Contohlah. Betul tak? Jadi benda tu yang kita nak baiki balik. Lagi tua sepatutnya lagi sibuk pergi datang tengok apa agenda agama yang kita boleh buat, lagi sibukkan, keluarlah. Sebab Allah dah bagi masa untuk kita buat benda tu pula. Dulu mungkin kita sibuk, ada tugasan ni. Inilah dia. Mana kita suka? Ma indallahi khair. Kita suka perniagaan tu, kan? Lahun ataupun apa dia? Daripada Allah. Jadi kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Baik.
Wallahu khairur raziqin. Jadi itu yang dimasukkan di sisi Allah tu jauh lebih baik. Maka kita kena doa selalu apa dia? Mudah-mudahan kita cinta apa yang Allah cinta. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, bagilah kami, masukkan rasa cinta kami kepada iman. Apa yang Allah suka kami pun suka. Dia bukan mudah, kan? Dan supaya apa yang Allah benci kita pun benci. Kena banyak doa macam tu. Yang boleh buat tu Allah. Dan kita kena usaha untuk dapatkan nikmat tu. Dan Allah kata lagi, fataba alaikum, lalu Allah terima taubat kamu. Dengan taatan dia tadi tu, dengan buat apa yang Allah cintai. Hakikatnya mungkin nafsu tak suka, tapi Allah suka kerana iman kita kepada Allah, kita sanggup buat benda tu. Jadi innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat. Apa at-tawwab ni? Nama dia sirah mubalaghah. Orang kata superlatif. Tahu kan bahasa Melayu? Kalimah yang menunjukkan banyak, sentiasa banyak. Jadi Allah ni dia adalah maha menerima taubat. Maksudnya apa? Banyak mana pun dosa, Allah boleh terima taubat. Sebesar mana pun dosa, sama juga. Jadi sebanyak mana pun dosa, Allah boleh terima taubat semua sekali. Dalam hadis ada sebut, wahai ya ibadi, wahai hamba-Ku, kalau kau datang dengan bawa segunung dosa, kan, apa, aku tak peduli, aku boleh ampunkan, aku tak peduli siapa pun kamu. Allah kata, kalau buat dosa sejahat, dosa yang paling zalim sekali, jahat sungguh lah pun, Allah sedia untuk ampunkan. Jadi ini maksud at-tawwab. Tawwab ni maknanya banyak mana pun tak akan ada macam kita, kan. Dah tegur dah anak kita sendiri, ni bukan orang lain, anak sendiri, kita dah tegur dah, buat lagi. Besok tegur, buat lagi. Lama-lama kita jadi apa? Sampai dah bosan dah, dan sampai apa? Dah malas dah nak maafkan lah, contoh. Kan? Berkali-kali, tapi tidak bagi at-tawwab, Allah yang maha pengampun. Sebab tu digabungkan dengan Ar-Rahim, iaitu maha sebab dia Ar-Rahim ni lah, Rahim ni yang utamanya. Dalam Rahim ni lah adanya tawab dan sebagainya lah. Okay. Inilah ayat dalam kisah ni. Jadi Bani Israel yang melakukan dosa, yang kita nampak macam cara dia nak taubat kena bunuh diri, tapi hikmah dia besar tak? Ya, Allah nak bagi mereka ni apa? Bersih sebersihnya, dan Allah nak bagi mereka ganjaran yang besar, macam orang syahid lah, kan, dapat syurga bersih. Begitulah hikmah dia di sebalik benda yang kadang-kadang kita tak dapat nak fikir. Hikmah daripada Allah ni. Ini ayat dia. Baik, saya cukup sekadar ni dulu untuk hari ini, pembincangan kita tentang ayat 54 surah Baqarah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada ayat seterusnya. Tak ada persoalan Ada soalan Ya. Ya. Itu ada yang kata macam ada. Itu kena kaji dari segi perbandingan agama lah. Ada juga yang kaji benda tu. Macam mana datangnya kepada ni, kan, pahala ni, adakah Hindu ke apa, kan, datang, kan. Saya pernah terbaca lah, rasanya adalah dia punya perkaitan wallahu alam. Itu kajian lah pula. Tapi dalam dari segi syariat, kan, wahyu tak ada jumpa lah. Itu kajian sendiri boleh lah. Kan, kita nak kaji, kita kena kaji kitab-kitab yang lain lah. Ada tak dia punya transkrip kitab-kitab dia tu yang cerita macam mana dia dapat daripada situ. Kita kena tahu lah, begitulah.
asal usul terjadinya satu kepercayaan tu. Itu kena kajian lain. Jadi saya tak tahulah tentang tu. Orang mungkin ada, Allah Ta'ala alam. Tapi dia tak berkaitan dengan inilah. Itu kajian disebut perbandingan agama tu, ilmu tu. Ilmu yang tentang firqah, apa dia? Ilmu tentang firqah-firqah ni lah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada, itu nanti kena cari lah. InsyaAllah. Kan, macam mana boleh wujud penyembahan kepada lembu dan sebagainya. Ini kaji balik kitab agama percayaan mereka sendirilah. Baik. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.